course, apabila disebut skin barrier, sebenarnya ia merujuk kepada kulit lah juga, ya. Cuma ini adalah istilah yang merujuk secara spesifik kepada lapisan-lapisan kulit yang paling atas. Kenapa lapisan atas ini yang jadi perhatian kita? Ya, kenapa bukan bahagian dalam itu? Tak pentingkah bahagian dalam itu? Tidak. Kulit memang secara keseluruhannya organ yang penting. Cuma bahagian lapisan atas kulit atau skin barrier ini ada fungsi seakan pelindung, macam perisai, atau saya suka gelar personal bodyguard. Kalau personal bodyguard yang sepatutnya berfungsi melindungi bahagian lain dalam tubuh itu sakit, tak sihat, mudah diserang unsur jahat, masalah besar akan terjadi. Jadi sebelum personal bodyguard ini jatuh sakit lebih teruk, ketika baru muncul tanda-tanda demam ringan, sakit-sakit kecil tu, perlulah cepat-cepat rawat personal bodyguard supaya sakitnya tidak melarat. Ada beberapa faktor yang boleh melemahkan skin barrier dan biasanya ia terjadi apabila anda tidak beri perhatian kepada penjagaan kulit yang betul. Antaranya termasuklah ya penggunaan produk skincare yang terlalu kasar pada kulit lah, seperti exfoliator atau pencuci muka yang ada pH yang tinggi, alkali lah maksudnya ya. Produk seperti ini cenderung menghilangkan minyak semula jadi pada kulit. Over exfoliate, ini pun bila terlalu kerap lakukan rutin exfoliation, kulit anda akan alami keradangan dan kekeringan. Dan juga pendedahan kepada sinar UV tanpa sunscreen. Sinar UV boleh merosakkan skin barrier dan mempercepatkan penuaan kulit. Satu lagi adalah pencemaran udara seperti asap, debu, radikal bebas menjadikan kulit lebih mudah terdedah kepada iritasi dan membuatkan kulit anda nampak kusam. Apakah tanda-tanda yang menunjukkan skin barrier ini kurang sihat? Ya? Tanda awal yang mudah nampak ialah tompok kering dan berlakunya pengelupasan akibat kekeringan. Ini petanda skin barrier anda tu, personal bodyguard itu sedang menjerit, nak minta tolong, ya, nak mintakan ataupun dapatkan kelembapan. Kemerahan dan kerengsahan pula, rengsa dan resah. Kerengsaan pada permukaan kulit pun satu isyarat yang mustahak ya untuk anda beri perhatian. Ini petanda skin barrier anda perlukan bahan-bahan yang boleh menyurutkan keradangan atau kemerahan itu. Jika ada rasa kulit tegang, tak selesa, ini juga boleh jadi petanda skin barrier kurang sihat tau. Perlu periksa produk yang anda sedang gunakan. Mungkin ada yang menyebabkan kulit anda alami kehilangan kelembapan, menyebabkan rasa kering dan tegang ya. Satu lagi adalah rasa sensitif pada kulit bertambah sehingga mudah bereaksi dengan bahan yang pernah dipakai sebelum ini, atau cepat rasa pedih atau rasa macam kena sengat apabila ada perubahan persekitaran. Jika anda ada tanda-tanda ini, bermakna skin barrier anda perlukan healing treatment. Ingat awak je ke yang nak pergi healing? Healing sampai hilang. Kulit pun perlukan healing juga. Jadi apakah yang perlu dilakukan? What do you need to do to heal your skin barrier? Langkah pertama, back to basic. Ayat ini selalulah kita dengarkan, tapi maknanya apa? Maksudnya anda perlu berhenti pakai deretan produk anda itu ya, dan hanya perlu amal langkah basic saja. 3 langkah saja. Pencuci muka siang dan malam, pelembab siang dan malam, sunscreen siang sahaja ya. Segala jenis serum yang ada bahan aktif yang tinggi, toner yang ada bahan exfoliation perlu berhenti sekejap. Sekejap je ya. Sampai bila? Sampai tanda-tanda skin barrier damage ataupun kerosakan yang anda alami itu tadi hilang atau berkurang dengan ketara ya. Jika produk asas ataupun pencuci muka anda, pelembab, sunscreen itu tadi yang anda pakai itu ada bahan yang mengelupaskan seperti AHA, BHA macam salicylic acid tu kan, bermakna ia pun kena ditukarkan juga, ataupun kalau tak ada kena beli barulah supaya tak ada bahan-bahan begini ya. Saya cadangkan untuk dapatkan pencuci muka, pelembab, sunscreen yang ada bahan bersifat melembabkan, hydrating ataupun moisturizing. Untuk kulit yang sedang sensitif atau sedang meragam, sangat saya galakkan juga bertukar kepada bahan-bahan yang lebih lembut ya, lebih menenangkan dan yang boleh kuatkan kembali skin barrier anda. Pilih produk yang lebih gentle, more soothing, melegakan dan selamat untuk kulit sensitif. Sekarang saya kongsikan bahan-bahan yang anda boleh perhatikan dan pertimbangkannya untuk ada dalam produk yang anda gunakan, yang ada fungsi menenangkan dan bantu kuatkan semula skin barrier anda dari dalam.
Centella asiatica, Sika nama pendek dia, ataupun daun pegaga. Bahan ini sangat lembut pada kulit dan terkenal untuk bantu kurangkan kemerahan, percepatkan proses baik pulih kulit anda semula jadi itu, dan sangat bagus untuk menenangkan kulit yang merengsa. Sebab itulah banyak produk skincare terutama daripada Korea menggunakan bahan ini, kerana orang Korea ni mereka percaya kulit yang sempurna, cantik, sihat tu bermula daripada skin barrier yang kuat, yang tak ada masalah. Bahan kedua, Panthenol. Panthenol juga dikenali sebagai vitamin B5 yang berfungsi sebagai humectant. Maksudnya ia mengunci kelembapan supaya kelembapan tu membantu skin barrier tu kekal sihat. Apabila disapukan pada kulit, Panthenol berupaya membuatkan permukaan kulit rasa lembut, anjal dan sentiasa terhidrat, selain kurangkan rasa gatal ataupun pedih. Bahan seterusnya pun menarik, chamomile. Ya, pernah tak minum teh chamomile untuk rasa relax? Kulit pun boleh rasa tenang tau dengan bahan ini. Chamomile adalah ada sifat anti radang, anti-inflammatory semula jadi yang boleh bantu kurangkan kemerahan. Sesuai dipakai jika kulit anda jenis cepat iritasi atau mudah rasa terbakar, ya, rasa burn, rasa stinging bila cuba produk tertentu. Bahan seterusnya, oatmeal atau colloidal oat. Jangan terkejut, oatmeal ni bukan untuk sarapan je tau, ya. Bila diproses khas untuk masuk dalam produk penjagaan kulit, oatmeal bantu kurangkan keradangan, bantu kurangkan gatal-gatal dan sangat melembabkan. Bahan ini juga sebenarnya terdapat dalam produk yang khusus untuk kulit eczema. Calendula, bunga calendula memang cantik, tapi dalam skincare ia berfungsi untuk meningkatkan pemulihan kulit, merawat kulit yang mengelupas atau yang rasa kasar-kasar. Penggunaan produk dengan calendula akan membuatkan kulit rasa lebih selesa dan lembut. Bahan kedua ialah niacinamide atau vitamin B3, bahan yang memang terkenal sebagai bahan kita panggil multitask sebab ada banyak fungsi dan kebaikan pada kulit. Selain bantu cerahkan kulit, niacinamide juga boleh tingkatkan penghasilan ceramide semula jadi kulit anda akan dapat lapisan perlindungan yang lebih kuat. Niacinamide ini juga ada sifat anti-inflammatory, ya, anti radang, jadi boleh kurangkan kemerahan, kawal minyak berlebihan atau bantu pulihkan juga kulit yang mudah breakout. Kalau anda ada masalah kulit kusam, toner tak sekata atau kulit berminyak tapi sensitif, bahan ini ya memang sesuai digunakan. Niacinamide ini boleh ada dalam bentuk pencuci muka, toner, essence, serum, pelembab, malah dalam sunscreen pun boleh ada. Kalau anda ada kulit yang sensitif lah, ya, mula dengan 2% kadarnya sehingga 5% dahulu sebab nak elakkanlah kalau ada iritasi. Dua cadangan produk dengan niacinamide yang bagus pada pandangan saya adalah Ruru Berry Niacinamide Essence dan juga Azarin Niacinamide 5% plus Moisture Sepia White Serum. Masa yang diperlukan untuk memulihkan skin barrier sebenarnya bergantung kepada tahap kerosakan kulit tersebutlah. Tahap kerosakan skin barrier itu. Jika tidak terlalu teruk, skin barrier boleh pulih dalam masa 2 ke 4 minggu dengan rutin penjagaan kulit yang betul. Kalau agak teruk, mungkin akan mengambil masa 2 bulan atau lebih, ya. Tapi nasihat saya kena ingat, gunakan produk yang lembut ataupun kita panggil gentle pada kulit. Elakkan over exfoliation, tak perlu gunakan bahan aktif yang terlalu banyak dalam satu-satu masa, satu-satu rutin tu, dan jangan sama sekali lupa pakai sunscreen setiap hari untuk melindungi kulit semasa proses pemulihan skin barrier ataupun kulit anda. Jika kulit anda mula menunjukkan tanda-tanda seperti kekeringan, iritasi atau jerawat yang tak baik-baik, itu mungkin petanda skin barrier anda sudah rosak. Jangan biarkan perkara ini berlarutan. Segera beri perhatian, ringkaskan rutin skincare anda dan pulihkan semula skin barrier anda dengan menggunakan produk dengan bahan yang betul. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kongsikan dengan yang lain. Jumpa lagi. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.